warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Syukri, nombor matrik BE 1811029. Pada hari ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan sebuah parti politik yang terdapat di negeri Sabah, iaitu Parti Islam Se-Malaysia PAS. Pasca PRN Negeri Sabah yang lalu telah menyaksikan beberapa orang adal lantikan telah dilantik oleh Kerajaan Negeri Sabah, termasuklah seorang wakil daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS, iaitu Yang Berhormat Dr. Ali Akbar bin Gulasan. Dr. Ali Akbar bin Gulasan merupakan setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Sabah. Sebelum kita mengenali siapakah YB Dr. Ali Akbar bin Gulasan ini, mari kita mengimbas kembali perjuangan Parti Islam Se-Malaysia PAS di negeri Sabah. Parti Islam Se-Malaysia PAS merupakan sebuah parti gerakan Islam yang membawa 3 agenda utama, iaitu tarbiyah, dakwah dan siasah. PAS ditubuhkan secara rasmi di Sabah pada 19 Mei 1986 yang dirasmikan oleh Presiden PAS pada ketika itu, iaitu Almarhum Tuan Guru Yusof Rawal. Meskipun kedatangan PAS di Sabah agak lewat berbanding dengan parti-parti lain, namun PAS komited dalam membawa agendanya untuk disebarkan ke seluruh negeri Sabah. PAS mula bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah buat kali yang pertama pada tahun 1994 apabila meletakkan 3 calon untuk bertanding di bawah Dewan Undangan Negeri Sabah, iaitu di Jambungan, Kota Belud dan di Kimanis. Meskipun pilihan raya 1994 menyaksikan kekalahan ketiga-tiga calonnya, PAS Sabah tetap komited dalam meneruskan agenda mereka untuk menyebarkan kesyumulan Islam di negeri Sabah. Pada tahun 1999, sekali lagi PAS Sabah menghantar calonnya untuk bertanding di peringkat 2. Seramai 6 orang calon diketengahkan pada sesi kali ini, iaitu di kerusi Tempasu, Likas, Sekong, Sukau, Morotai dan Kalabakan. Sehingga hari ini, pengaruh PAS di Sabah tidak dapat dinafikan kewujudannya. Jumlah penyokong dan pendukung mereka semakin meningkat saban hari, termasuklah mendapat kepercayaan daripada masyarakat bukan Islam. PAS Sabah pada hari ini telah mempunyai jenderanya yang lengkap dari Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat dan Dewan Himpunan Penyokong PAS yang terdiri daripada masyarakat non-Muslim. YB Dr. Ali Akbar bin Gulasan, 49 tahun, merupakan anak jati negeri Sabah. Beliau lahir di kampung Kota Ayangan, Keningau. Sebelum dilantik sebagai adun lantikan, beliau merupakan seorang ahli akademik, iaitu pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, kampus Kota Kinabalu. Sejak dilantik sebagai adun lantikan, YB Dr. Ali Akbar Gulasan bersama angkatannya dilihat tidak henti melaksanakan pelbagai gerak kerja membantu pelbagai lapisan masyarakat di seluruh negeri Sabah. Beliau komited menjalankan tugasnya sebagai adun lantikan, terutama dalam menyampaikan agenda dakwah dan kebajikan kepada seluruh masyarakat di negeri Sabah. Antara program yang dijalankan oleh YB Dr. Ali Akbar kepada masyarakat ialah bantuan 20,000 bakul makanan, gotong royong bersama Jabatan Amal, sumbangan-sumbangan kepada masyarakat, mahasiswa, para petani dan sebagainya. Walau bagaimanapun, dalam sibuk beliau turun ke lapangan bertemu masyarakat, hubungan politik juga tidak dilupakan. Siri-siri pertemuan, ziarah dan pemerkasaan terhadap agenda muafakat nasional turut digerakkan bersama-sama dengan parti politik di Sabah, seperti perjumpaan bersama Parti Gabungan Kerajaan Negeri Sabah. Saya telah berpeluang untuk menemu bual YB Dr. Ali Akbar secara atas talian baru-baru ini dan sempat menanyakan beberapa soalan kepada beliau. Jom kita ikuti sesi temu bual ini. Pertama, perasaan bila dilantik jadi YB ataupun adun lantikan ini, tidak ada perasaan gembira dan perasaan cuma untuk berkhidmat lah. Tidak ada satu yang kita kata gembira ke tidak, risau pun tidak. Jadi maknanya kita bersedia untuk berkhidmat, itu yang paling penting lah. Yang kedua, objektif dan matlamat
seperti mana perjuangan PAS, kita dilantik pun atas keyakinan mereka kepada parti Islam ini. Jadi maknanya kita akan bawa suatu tema yang teras dalam konteks perjuangan Islam, yaitulah adil untuk semua, tiada berlakunya kezaliman, tiada penindasan, hak rakyat dan hak manusia itu akan diutamakan. Yang ketiga, sebenarnya tidak ada stigma di kalangan masyarakat Sabah terhadap PAS. PAS sudah wujud di Sabah dengan pelbagai institusi dan sudah berada dalam masyarakat. Cuma golongan-golongan yang ekstrim yang cuba memburukkan nama PAS dan sangat dari segi kuantiti saya kira terlalu minoriti. Jadi dia tidak menjejaskan dan dia bukan satu stigma, dia cuma salah paham dan juga sebagian daripada masyarakat yang mungkin cuba mengelirukan masyarakat, khususnya di kalangan ahli politik yang bertentangan ideologi dan kepercayaan dengan kita lah. Setakat ini pengalaman sangat baik dan kita teruskan gerak kerja turun bersama masyarakat, dan ini merupakan suatu peluang untuk PAS menyuarakan sebarang pandangan di dalam Dewan Undangan Negeri, dan insyaAllah kita akan terus menjadi salah satu ataupun sebahagian daripada penentu polisi negeri yang akan membawa suatu nilai yang positif, akhlak yang baik, moral dan ciri-ciri politik yang terbaik di kalangan. Bukanlah berbanding yang lain, tetapi maknanya kita cuba tunjukkan politik yang matang dan sejahtera yang pasti akan membawa keamanan dan ketenangan serta keharmonian kepada semua masyarakat. Dengan bismillah berjuang melangkah berpasi ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati redha Allah cita